Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang sehingga ke waktu ini masih lagi mengurniakan kepada kita kebaikan-kebaikan, kesihatan antaranya, kesejahteraan antaranya. Apa pun yang Allah kurniakan pada kita sekarang, kita yakin itulah merupakan kurniaan yang terbaik semasa kita hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan bila mana kita membalasnya dengan kesyukuran seperti mana yang telah dituntut kepada kita untuk melakukannya, bermula daripada kesyukuran yang kita rasakan dengan jiwa dan juga hati kita ini, bahawa nikmat inilah merupakan kurniaan Allah yang perlu kita syukuri sama-sama dalam jiwa kita ini, sehinggalah kita sama-sama dapat melafazkan lafaz Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakannya untuk kita buat waktu ini, dan pastinya kita berazam untuk kita meneruskan tuntutan kesyukuran tersebut, menerusi keazaman dalam jiwa kita untuk menjadi hambanya yang terbaik, hambanya yang sentiasa bersyukur, hambanya yang sentiasa mentaati titah perintahnya sesuai dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita selama ini, dalam keadaan kita hidup di dunia ini boleh bernafas, dapat kita menikmati sekalian nikmat tersebut, tak sepatutnya ia dibalas dengan kemaksiatan kepada Allah selaku pengurnia kenikmatan-kenikmatan tersebut. Para penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersiaran daripada siaran sempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Hulu Selangor dengan kerjasama Pejabat Agama Islam daerah Hulu Selangor. Pada malam ini, alhamdulillah, saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah mengisi ruangan masa, salah satu daripada nikmat kurniaan yang terbesar daripada Allah yang mungkin kebanyakan daripada kita ataupun sebahagian daripada kita terlupa. Ia juga merupakan antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada kita, dan Nabi SAW sendiri telah memperingatkan kita tentangnya dalam sabda baginda Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering lupa, sering alpa akan keberadaannya pada sisi kita ini, yang kebiasaannya dilihat adalah pada bentuk-bentuk yang lain, tetapi manusia melupakan dua nikmat ini kerana panjangnya ia dikurniakan oleh Allah terhadap diri seseorang berbanding dengan nikmat-nikmat yang lain yang mungkin pendek masanya berbanding dua nikmat ini. Apa dia? Sihat dan juga kelapangan masa. Sihat, kita hanya akan mengenali akan kenikmatan tersebut kebiasaannya bila mana kita jatuh sakit setelah kita sihat begitu lama. Begitu juga dengan kenikmatan masa lapang, kita hanya akan dapat merasainya bila mana kita mula dipenuhi kehidupan dengan kesibukan yang tidak berbelah bahagi, tetapi setelah kita lapang sekian lama. Lantaran itulah Nabi SAW memperingatkan kepada kita, itulah dua nikmat yang sering manusia lupa, tetapi alhamdulillah, tuan-tuan dan juga puan-puan yang bersama-sama dengan siaran pada malam ini, kita ucap syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak melupakan kita daripada dua nikmat ini. Saya yakin tuan-tuan yang masih lagi mampu untuk berada di hadapan kaca komputer masing-masing, di hadapan skrin telefon masing-masing, saya yakin tuan-tuan masih lagi dalam keadaan sihat. Apapun tahap kesihatan, kiranya tuan-tuan masih lagi sihat, dalam erti kata masih lagi dapat meneruskan kehidupan berbanding dengan sebahagian daripada kita, terutama dalam situasi sekarang yang kita dengar, saban hari ada sahaja manusia yang dijemput kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun Allah masih lagi mengizinkan kita berada di atas muka bumi ini. Pastinya antara tujuannya adalah untuk kita terus mengutip pahala-pahala
mempersiapkan diri kita untuk kembali juga kepada Allah satu masa nanti, seperti mana saudara-saudara kita telah mendahului kita sebelum daripada ini. Justru tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita gunakan kesempatan masa di antara maghrib dan juga isyak ini untuk kita sama-sama mengutip mutiara-mutiara ilmu sekiranya ada daripada apa yang telah Allah berikan sedikit pada saya ini, untuk sama-sama kita menghayati sambutan Ma'al Hijrah yang disekalikan tahun ini dengan sambutan kemerdekaan sebenarnya. Ini antara juga nikmat yang Allah berikan kepada kita tahun ini, berbanding tahun-tahun yang sebelum daripada ini, di mana Allah temukan di antara sambutan kemerdekaan yang kita sambut siang tadi, peringatan berkenaan tentang ulang tahun kemerdekaan yang ke-64 berlaku pada tanggal yang ke-22 daripada bulan Muharram bagi tahun ini, di mana di sinilah datangnya idea daripada pihak pejabat agama Islam daerah Hulu Selangor ini untuk mendatangkan tajuk perbincangan kita pada malam ini yang namanya Hijrah Merdeka. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita melihat bagaimana satu ketika dahulu, saat ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam masyarakat Arab. Bagaimana Nabi SAW hidup satu ketika dahulu dalam masyarakat Arab yang kalau dilihat daripada kehidupan manusia yang biasa, iaitulah yang kita katakan boleh makan, boleh minum, boleh melakukan sebarang perkara yang namanya hidup sebagai manusia. Di mana itulah yang berlaku sebelum daripada Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Fasa-fasa kehidupan Nabi ini ada beberapa fasa kita tahu. Tetapi daripada fasa-fasa awal, yang mana kita lihat daripada kehidupan Nabi SAW sebagai seorang manusia sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, kehidupan Nabi itu kalau dilihatnya tidaklah ada cacat celah yang banyak. Nabi boleh hidup dalam kehidupan seorang manusia, walaupun kita mengetahui antara sirah baginda Nabi SAW, baginda diuji dengan beberapa ujian-ujian di awal kehidupannya, antaranya kehilangan ayahnya seawal usia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Kemudian kehilangan ibu tercinta di saat umurnya 6 tahun. Kemudian dapat menumpang kasih seketika dengan datuk, tiba-tiba datuk yang mengasihinya pula diambil oleh Allah. Lalu beradalah Nabi SAW di bawah jagaan bapa saudara yang penyayang, iaitu Abu Talib, untuk tempoh yang agak panjang daripada usia Nabi SAW 8 tahun sehinggalah usia Nabi SAW berusia 50 tahun. Tapi kiranya dalam kehidupan Nabi SAW, ia bukanlah kehidupan yang dilihat terlalu sukar daripada sudut manusia biasa, iaitu keperluan-keperluan hidup baginda itu sentiasa alhamdulillah ada yang menguruskannya ataupun yang membantu kehidupannya. Bahkan kita tahu bagaimana hayat Nabi SAW di sisi Abu Talib. Baginda merupakan anak saudara kesayangan Abi Talib. Bahkan dalam riwayat-riwayat kita mendengar Abi Talib menyayangi Nabi SAW melebihi dia menyayangi anaknya sendiri. Pastilah saraannya, pastilah penjagaannya terhadap Nabi SAW adalah merupakan kehidupan ataupun penjagaan yang terbaik yang diberikan oleh seorang bapa saudara yang penyayang kepada anak saudara yang dikasihi. Bukan takat kehidupan Nabi, kehidupan masyarakat Arab yang bersahabat dengan Nabi ataupun yang bukan bersahabat dengan Nabi, rata-ratanya kita kata boleh hidup dalam keadaan yang biasa. Walaupun kita kata bukanlah, kita kata semewah-mewahnya pada waktu itu, disebabkan kota Mekah pada waktu itu masih lagi belum mencapai tahap seperti mana yang telah dicapai oleh dua kuasa besar yang lain pada ketika itu, iaitulah Parsi dan juga Rom. Tetapi sekurang-kurangnya, bangsa Arab pada ketika itu tidaklah hidup dalam kemelaratan yang teruk, disebabkan Allah telah rezekikan kepada bumi yang didiami satu ketika dahulu oleh Nabi Allah Ibrahim, berkat doa Nabi Allah Ibrahim, berkat daripada apa yang telah ditinggalkan daripada Nabi Allah Ibrahim inilah, masyarakat di sana dikurniakan oleh Allah dengan nikmat yang banyak seperti mana yang pernah dipohon oleh Nabi Allah Ibrahim untuk bumi ini ketika mana dia meninggalkan isterinya Hajar dan juga Ismail alaihi salam. Didoakan untuk mereka keberkatan buat bumi tersebut, dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan juga para sahabatnya pada ketika itu, kalau kita lihat, hidup dalam bentuk yang kita kata makmur, bukan kehidupan yang melarat. Bahkan kalau kita lihat baginda dalam fasa kehidupan sebelum kenabian, begitu juga dengan para sahabat,
sebahagian daripadanya kita boleh katakan hidup dalam kecukupan, bahkan ada yang kita boleh kaitkan dengan kemewahan, sedikit kemewahan yang diberikan oleh Allah. Antaranya kalau kita dengar cerita tentang siapakah dia Abdul Rahman, Abdul Rahman ibni Auf, Uthman ibni Affan, merupakan insan-insan yang kaya, Suhaib Ar-Rum, sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Bahkan Nabi SAW juga didampingi oleh seorang wanita yang kaya sebagai teman hidup baginda, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, yang merupakan hartawan Mekah pada ketika itu. Kehidupan tersebut bukanlah kehidupan yang susah daripada sudut keduniaan. Tetapi kalau kita lihat pada sudut yang lain, apa yang dilihat sebagai kehidupan yang senang, yang mewah, ataupun paling kurang pada kadar kecukupan tadi tersebut, tuan-tuan, ianya bagi mereka yang memiliki jiwa yang luhur, jiwa yang sejahtera, akal yang waras, mereka akan dapat melihat pada saat tersebut sebenarnya kehidupan yang sedang mereka tempuh itu adalah seumpama penjara penjajahan dalam bentuk yang lain. Penjara penjajahan yang berhasil pada ketika itu ialah dalam bentuk penjajahan minda dan juga spiritual. Minda dan juga spiritual manusia. Di mana kita dapat lihat pada saat tersebut hidupnya Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Mereka seolah-olah berada dalam penjajahan minda dan juga spiritual, tak kala mana datangnya kepada mereka adat dan juga budaya yang jelas-jelas menyimpang daripada norma hidup sebagai seorang manusia dan juga hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Apakah tidak? Mereka telah diajar untuk memperhambakan diri kepada makhluk yang dianggap sebagai Tuhan, sedangkan ianya adalah merupakan daripada kepercayaan akidah yang salah. Mereka membina akan patung-patung dan masing-masing diminta dan disuruh untuk menyembah patung-patung ini dan dianggap sebagai segala-galanya bagi hidup. Inilah budaya masyarakat, inilah adat masyarakat pada ketika tersebut. Dan siapa yang cuba untuk menentang idea ini pasti akan dihapuskan. Sehingga kan mereka sanggup untuk mempertuhankan makhluk yang namanya batu dan juga yang lain-lain yang langsung tak mampu untuk memberikan manfaat ataupun mudarat, dan siapa pun tak dibenarkan untuk menyanggah pemikiran-pemikiran yang sedemikian rupa. Tak cukup dengan satu bentuk yang namanya penyembahan makhluk oleh makhluk, mereka juga dihidangkan dengan penjara penjajahan pemikiran dan juga spiritual dalam bentuk adat-adat dan juga masyarakat yang pada ketika itu dilihat sangat-sangat gairah untuk menumpahkan darah. Mana-mana pihak yang dilihat bertentangan, tanpa apa yang dikatakan budi bicara ataupun yang dikatakan tolak ansur, yang dilihat ialah untuk mempamerkan kekuatan, dan itulah budaya mereka. Tak cukup menumpahkan darah sesama mereka, anak-anak perempuan mereka juga diheret bersama untuk nak dijadikan bahan daripada adat-adat yang salah. Anak-anak perempuan dilihat ataupun dicop ataupun kita kata dijinamakan sebagai satu objek yang tidak memiliki kemuliaan. Lantas sebahagian daripada bangsa Arab ini memilih untuk membunuh anak-anak perempuan mereka. Tak cukup dengan anak-anak perempuan dibunuh, wanita-wanita pula sebahagian yang diperdagangkan dan dianggap sebagai barangan semata-mata. Dan di situlah kita dapat lihat pelbagai bentuk kezaliman, pelbagai bentuk penindasan ke atas golongan-golongan yang lemah, serta lain-lain daripada adat budaya yang pada ketika itu menghurungi kehidupan manusia dan terus mencengkam kehidupan masyarakat pada ketika itu, walaupun kalau dilihat daripada pandangan zahirnya, ia adalah kehidupan yang biasa, yang normal. Tapi mana yang disebutkan tadi, tidak ada satu pun yang jiwanya sejahtera, yang jiwanya luhur, yang bersih dan akal yang waras dapat menganggap itulah merupakan kehidupan yang baik yang perlu diteruskan kelangsungannya sebegitu. Baliknya ia merupakan satu keadaan yang dianggap oleh orang-orang yang baik-baik ini sebagai penjara. Kerana sesiapa pun yang cuba untuk menyanggah adat ini, kalau kita melihat sirah Nabi SAW, pasti mereka itu akan dihapuskan. Sedangkan perkara-perkara tersebut jelas bertentangan dengan jiwa dan juga akal yang sejahtera. Lantas pada ketika itulah, kalau kita lihat,
saat Nabi SAW mula dikurniakan kematangan dalam hidup baginda. Mana usia Nabi SAW mula menjejak usia 40 tahun. Waktu itulah Nabi SAW berusaha untuk mencari solusi-solusi bagaimana untuk nak membebaskan manusia daripada bentuk penjajahan-penjajahan yang telah kita ceritakan tadi. Dalam bentuk di kala itu, yang kita lihat, baginda melihatnya sebagai satu bentuk penjajahan minda, satu bentuk penjajahan jiwa ataupun akidah kepercayaan ini. Maka baginda Nabi SAW memilih untuk bersendirian seketika. Kisah yang telah kita dengar berkenaan tentang turunnya wahyu yang pertama dan daripada hasrat hati seorang yang murni jiwanya iaitu Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memilih baginda untuk nak terima wahyu daripadanya dan kemudiannya diangkat menjadi seorang rasul, dan dengan angkatan sebagai seorang rasul inilah ataupun tugasan sebagai seorang rasul inilah yang baginda pada ketika itulah didatangkan kepada baginda satu risalah yang akan membawa gagasan kemerdekaan yang sebenar. Bagaimanakah erti kemerdekaan yang sebenar? Yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan istimewanya. Peristiwa-peristiwa yang membuka laluan akhirnya berlakunya kepada hijrah yang akhirnya memerdekakan umat manusia. Di mana manusia pada kala tersebut lihat oleh Nabi, Allah lebih mengetahui mereka itu perlu dimerdekakan daripada perhambaan kepada makhluk untuk menjadikan mereka itu hanya menghambakan diri kepada sesuatu ataupun satu yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sebab sifat manusia ini, kalau dia tidak menjadi hamba kepada satu, dia akan menjadi hamba kepada yang lain. Tuan faham maksud saya? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya orang yang berada di daerah Hulu Selangor. Kenapa kita diajak untuk mengabdikan diri kepada Allah semata-mata dan mengikhlaskan pengibadatan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab dalam diri manusia ini, sehebat manapun kita, sekuat manapun kita, ada naluri yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup bertuhan. Sebab kalau kita lihat dalam kajian sejarah keagamaan masyarakat, kita dapat lihat adanya manusia yang disebutkan sebagai manusia yang beriman dengan agama pagan, agama animisme, agama-agama yang mempertuhankan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyembah akan batu, yang menyembah akan pokok. Kenapa mereka memilih demikian rupa? Sebab pada waktu itu mereka belum lagi menerima hidayah daripada Allah untuk hanya melihat bahawasanya kekuasaan, kehebatan, keagungan sehingga melayakkan sesuatu itu dianggap sebagai Tuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi keinginan untuk bertuhan itu sememangnya wujud. Hatta kepada manusia yang namanya manusia pada hari ini dikenali sebagai golongan etis pun sebenarnya naluri itu wujud. Tetapi kita faham ada setengah manusia sekalipun datang bisikan dalam jiwanya terhadap kebenaran-kebenaran yang dapat mereka persaksikan, kadang-kadang kedegilan itu mungkin mengheret mereka kepada sudut yang lain untuk tak memperakukan kebenaran tersebut. Tetapi naluri itu sentiasa ada. Maka daripada fitrah yang telah Allah ciptakan dalam diri manusia ini, disebabkan oleh penyelewengan yang dilakukan oleh manusia-manusia setelah mereka jauh daripada kehidupan para anbiya yang telah pun selama ini membimbing mereka untuk hanya mengabdikan diri kepada Allah, sehingga mereka menukarnya kepada penyembahan yang lain seperti mana berhala yang mereka anggap boleh memberikan manfaat ataupun mudarat. Kita tahu bagaimana kisah yang berlaku beberapa ketika sebelum daripada pengutusan Nabi Nuh alaihi salam. Masyarakat yang pada waktu itu mula mempertuhankan makhluk yang berasal daripada penyembahan kepada idol-idol, sembahan-sembahan pujaan mereka daripada kalangan orang-orang saleh, sehinggalah akhirnya berubah daripada ingatan terhadap orang-orang yang dipuja oleh masyarakat pada ketika itu kepada merupakan bentuk mereka dalam bentuk patung-patung yang diukir, sehinggalah berlalulah beberapa generasi yang telah memulakan idea baru bagi penyembahan Tuhan yang baru ini,
Sehinggalah masyarakat yang kemudiannya terpengaruh dengan idea bertuhankan batu dan juga sembahan patung ini terheret dalam mensyirikkan akan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana manusia itu tenggelam dalam kehidupan yang begitu, mereka perlu dibebaskan daripada bentuk-bentuk penjajahan yang namanya penjajahan akidah, daripada bentuk penjajahan kepercayaan. Bagaimana yang dikatakan asal kepada kebebasan manusia itu bukan bermaksud mereka itu tidak bertuhan, sebab manusia yang tidak bertuhan ini sebenarnya manusia yang menafikan fitrah diri dia. Tetapi asal kepada manusia mereka itu bertuhan dengan Tuhan yang sebenar yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Bila mana manusia itu terjajah oleh bentuk pemikiran-pemikiran yang lain yang mengajak mereka, yang menyuruh mereka, yang memaksa mereka untuk mempertuhankan yang lain daripada Allah, mereka itu perlu dibebaskan daripada bentuk perhambaan tersebut, daripada menyembah akan makhluk kepada menyembah akan Allah Subhanahu wa taala, daripada menghambakan diri kepada adat-adat dan juga kebudayaan-kebudayaan yang jelas bertentangan, bukan takat kita kata dengan syarak, tetapi ia jelas bertentangan dengan fitrah kemanusiaan itu sendiri. Contohnya kita sebutkan tadi, bagaimana seorang anak yang sepatutnya dikasihi, disayangi, dipeluk, dicium. Ini bentuk yang kita kata fitrah manusia. Siapa pun kita, tuan-tuan ataupun saya, bila kita lihat bayi, pasti datang keseronokan kita untuk membelainya, walaupun kadang-kadang bukan anak kita pun, tapi comel budak ni, seronok kita nak cium dia ni. Tapi sebabkan kita kata penyelewengan yang telah berlaku ini, menyebabkan manusia itu sanggup untuk terpenjara dan terjajah oleh satu bentuk adat kehidupan yang jelas bertentangan dengan fitrah manusia, sampaikan ada yang membunuh anak perempuan mereka kerana demi memelihara keaiban keluarga. Wanita-wanita yang sepatutnya menjadi teman hidup dikasihi, diberikan perlindungan, diberikan hak dan juga keistimewaan sebagai bakal penerus kepada generasi yang akan datang, hanya dijadikan sebagai bahan pelacuran oleh masyarakat satu ketika dahulu. Maka inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang didatangkan kepada baginda, iaitu Al-Quran, membawakan kepada masyarakat idea dan juga gagasan kemerdekaan yang sebenar, di mana manusia itu akan dibebaskan daripada sekalian bentuk penjajahan, daripada bentuk penjara yang kita telah jelaskan maksudnya tadi, kepada satu bentuk kemanusiaan yang sebenar, berteraskan undang-undang yang namanya syariat yang akan menjamin setiap daripada manusia itu menerima keadilan dan juga hak-hak mereka yang sebenarnya. Maka kalau kita lihat tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ketika mana membawakan idea kemerdekaan ini, gagasan yang hendak disampaikan kepada umat ini, bagaimanakah permulaannya itu sebenarnya telah memberikan cerminan kepada kita. Bagaimanakah sepatutnya yang namanya idea kemerdekaan ini kalau kita nak bawakan kepada masyarakat kita supaya mereka dapat menuju kepada maksud kemerdekaan yang sebenar, ianya mestilah menurut kepada acuan dan juga cara yang telah Allah bimbing Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membawakan idea dan juga gagasan tersebut dalam bentuk risalah yang bersandarkan kepada Al-Quran ini. Bagaimana ayat yang pertama turun kepada kita tuan-tuan? Semua tahu belaka. Apa dia? Ayat yang pertama sehinggalah ayat yang kelima daripada surah Al-Alaq. Bagaimana risalah dan juga gagasan kemerdekaan ini dimulakan dengan perintah membaca. Apa faedah yang kita dapat? Daripada situlah ianya kita dapat lihat adanya isyarat bahawasanya idea kemerdekaan, idea untuk nak memerdekakan manusia ini, semuanya mestilah dimulai dengan ilmu. Lantaran itulah ayat yang pertama turun kepada kita, suruh kita membaca, carilah ilmu, yang mana ilmu itu adalah merupakan cahaya yang akan membebaskan kita daripada sekalian bentuk penjara dan juga penjajahan selepas daripada ianya masuk dalam jiwa kita dan juga minda kita yang mungkin terjajah dengan keadaan-keadaan yang telah kita sebutkan sebahagian daripadanya sebelum lagi pada ini. Ilmu inilah yang insya-Allah akan mencerahkan apa-apa yang gelap, yang sehingga membuatkan manusia itu menolak kebenaran, sehingga membuatkan manusia itu sudah tidak peduli untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, rela untuk hidup dalam keburukan, tak nak untuk bergerak ke daerah-daerah kehidupan yang lebih baik.
Ilmu itulah yang dibawakan oleh Allah kepada umat manusia menerusi suluhan Al-Quran, bermula daripada ayat yang pertama, Iqra, bacalah. Dia bukan takat baca, tetapi baca yang sehingga kita boleh melihat betapa Allah sebenarnya hendak memuliakan kita dengan memerdekakan kita daripada bentuk penjajahan-penjajahan, mengembalikan fitrah kemanusiaan kita yang sebenar, fitrah bertuhan, fitrah untuk hidup dalam satu bentuk undang-undang yang akan menjamin kebahagiaan, keadilan, kesejahteraan umat manusia ini, dan juga membebaskan diri kita daripada sekalian keburukan yang selama ini sebenarnya telah mencengkam kehidupan kita, walaupun ianya disandarkan kepada adat, budaya, kebiasaan yang sebenarnya ia telah memusnahkan banyak daripada peradaban dan juga ketamadunan manusia yang unggul. Yalah tuan-tuan, kalau kita tak ada ilmu sebelum daripada ni kan, bayangkan tuan-tuan, adat yang kita duk biasa diajar oleh sebahagian daripada orang tua-tua kita, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita dan juga mereka. Minta maaf tuan-tuan ya. Diajar kepada kita nanti, kalau kamu pergi berjalan nanti, jumpa dengan pokok besar mana-mana, sebelum kau nak lintas pokok besar tu, cakaplah, wahai tok, kami tumpang lalu, jangan ganggu anak cucu ni. Pernah dengar tak ungkapan ni satu ketika dahulu? Jangan tak dibuat begitu, kalau tak buat begitu nanti balik kau tak boleh tidur nanti. Itu pesan orang-orang lama dulu. Sebahagiannya lah, bukan semua yang baik-baik, banyak, tetapi ada bentuk-bentuk yang begitu. Ditanam dalam minda anak-anak ni, ditanam dalam minda sebahagian daripada kita ini, untuk meyakini ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Tak diperingatkan nak keluar rumah kena baca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi yang diperingatkan nanti jumpa pokok besar, minta lalu dulu. Allahu Akbar. Kalaulah suluhan ilmu yang menjelaskan kepada kita kekuasaan Allah, keperluan dan juga adab untuk kita keluar daripada rumah, hasil daripada bimbingan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi SAW, agak-agak sampai ke hari inilah kita akan terus melakukan adat budaya yang jelas bertentangan dengan akidah ini, tuan-tuan. Tetapi alhamdulillah, dengan adanya perkembangan ilmu, sekolah-sekolah agama terutamanya yang berada di Selangor ini contohnya. Begitu juga dengan negeri-negeri yang lain yang kita sebutkan aktif menerapkan pegangan akidah dalam umat kita, dalam umat Islam, dalam diri masyarakat kita ni, tentang keyakinan bahawasanya kekuasaan itu milik Allah, yang lain tidak mampu untuk mendatangkan mudarat ataupun manfaat melainkan dengan izin daripada Allah. Alhamdulillah, kita jumpa pokok besar ke batu besar ke, tak adalah kita sebutkan pada hari ini, tok, cucu nak lalu, nak tumpang lalu, jangan apa-apakannya. Alhamdulillah, dah tak ada dah kalimah tersebut. Anak-anak zaman baru ni dah tak jumpa dah pesan-pesan orang tua yang sedemikian. Tetapi tuan-tuan, walaupun kita faham ilmu itu adalah merupakan suluhan untuk nak memerdekakan manusia ini, nak merubah manusia ini ke arah satu kehidupan yang lebih baik. Tetapi apa yang dapat kita lihat daripada perjalanan hijrah Nabi SAW memberikan kita pelajaran yang sangat besar. Apa yang telah diusahakan baginda, begitu juga dengan para sahabat dia, untuk nak memberikan faham kepada masyarakat, memberikan ilmu kepada masyarakat bahawasanya perlunya manusia itu bergerak ke satu tahap yang lebih baik daripada apa yang telah mereka hidup sebelum daripada ini. Yang namanya usaha untuk memerdekakan manusia, ianya bukan usaha yang mudah. Ini yang dibuat khususnya oleh pihak jabat agama Islam, para pendakwah, ustaz-ustaz, guru-guru dan juga tuan-tuan juga puan-puan yang melaksanakan tanggungjawab kita. Sebab tanggungjawab dakwah seperti mana yang kita tahu, bukan hanya terletak kepada pejabat agama, bukan terletak kepada majlis agama Islam, bukan terletak kepada para mufti dan juga para ustaz sahaja. Setiap daripada kita ada tanggungjawab untuk menyampaikan risalah dan juga gagasan kemerdekaan yang sebenar mengikut acuan Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah Nabi SAW. Tetapi setiap daripada usaha ni tuan-tuan, ia memang bukan usaha yang mudah. Kenapa? Sebab kita kena faham, bila mana manusia itu telah pun lama hidup dalam satu-satu adat-adat dan juga budaya-budaya yang bersalahan dengan syariat, yang bersalahan dengan fitrah kemanusiaan, tetapi mereka telah terbiasa dengannya.
maka itu dianggap sebagai belenggu. Belenggu ni apa dia? Sesuatu yang mengikat mereka dengan kebiasaan buruk-buruk tersebut, dan ia bukan benda yang mudah. Contohnya, satu ketika dahulu kan, macam contoh yang saya datangkan tadi, nak merubah pesan orang tua-tua daripada pesan kepada anaknya supaya keluar rumah, bila lalu pokok besar, batu besar, minta laluan daripada penunggu dekat situ, nak tukarkan kepada suruh mereka pesan pada anak-anak, bacalah Bismillahirrahmanirrahim dan jangan sama sekali minta kepada penunggu yang menunggu di tempat tersebut, iaitu jin dan juga syaitan mungkin ya. Nak ubah benda itu pun bukan mudah Sampaikan mungkin mereka yang menyampaikan pesan kebenaran ini pula disanggah kembali siapa kamu untuk nak menyanggah adat-adat kebiasaan. Itu kita kata dalam tempoh yang sedikit. Tambahan pula kita kata kalaulah ianya sudah berlangsung untuk tempoh ratusan tahun. Kita tahu beza zaman daripada zaman Nabi Allah Ibrahim sampailah Nabi Muhammad itu diutuskan khususnya untuk bangsa Arab. Ia memakan masa tempoh bukan takat kita kata puluhan, ratusan, mungkin cecah ribuan tahun. Sehinggalah tiba kelahiran Nabi SAW. Maka daripada situlah kita dapat lihat Nabi walaupun kita ketahui baginda menyampaikan risalah tersebut dengan kesukaran dan juga kepayahan untuk merubah masyarakat. Tetapi baginda melakukannya dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah daripada Al-Quran tadi. Sekurang-kurangnya kita tahu baginda telah melakukan usaha untuk nak merubah sesuatu yang berada dalam diri manusia yang namanya kepercayaan. Itulah permulaan segala-galanya untuk berubah. Sebab kita tahu seperti mana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Ala inna fil jasadi mudghatan iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Nabi kata dalam diri manusia ini ada segumpal darah yang mana kalau ianya baik, maka baiklah segala-galanya. Tapi kalau ia buruk, maka buruklah segala-galanya. Ketahuilah itulah merupakan hati dan jiwa-jiwa kita ini. Benda yang dalam inilah benda yang paling utama untuk nak dirubah kepercayaan yang dalam ini. Itu sebabnya Nabi SAW dalam perencanaan yang dibuat oleh Allah 13 tahun hayat Nabi bermula daripada awal pengutusannya difokuskan untuk merubah kepercayaan ini. Inilah langkah-langkahan awal untuk hijrah itu berlaku lebih besar selepas daripada itu. 13 tahun di Mekah diperlukan pada waktu itu untuk nak tanamkan keyakinan kepada gagasan kemerdekaan yang baharu ini. Yang akan memerdekakan umat manusia dengan ditekankan dalam pengisian tersebut penerapan tauhid, penerapan akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping dijelaskan kepada mereka keburukan-keburukan daripada adat dan juga budaya yang selama ini menjarah dan juga menjajah minda dan juga kerohanian mereka yang menukarkan diri mereka daripada menjadi manusia yang sebenar kepada hamba kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tekanan-tekanan yang Nabi terima, subhanallah, tak kurang hebatnya 13 tahun itu. Pelbagai bentuk ujian yang Nabi hadapi, kesukaran yang berlaku, daripada ancaman-ancaman, ugutan-ugutan, setiap daripada tindakan Nabi itu pasti akan memberikan impak-impak yang lain walaupun Nabi tetap membalasnya dengan kebaikan-kebaikan dakwah yang Nabi SAW buat. Kat sini nak bagi faham pada kita juga. Setiap daripada peringkat penghijrahan yang kalau nak dibuat sama ada melibatkan diri kita sendiri ataupun orang lain, kita nak berubah ke arah satu perkara yang lebih baik, tuan-tuan jangan haraplah ianya semuanya baik yang namanya indah-indah belaka. Sebab sunnatullah, sunnah Nabi SAW menetapkan bahawasanya hijrah itu pasti akan ada ujiannya, akan ada mihnahnya, akan ada tribulasinya. Dan setiap mereka yang berhijrah pasti akan menerima ujian dan juga cobaannya. Kita lihat daripada hayat Nabi dan juga para sahabat, ada yang diancam, ada yang diugut, ada yang sampai diseksa, bahkan ada yang sampai dibunuh. Siapa tak kenal keluarga Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah, kedua-duanya sampai gugur syahid sebab nak memerdekakan diri mereka daripada menyembah Tuhan-Tuhan yang namanya Lata wal Uzza wal Manat kepada menyembah Tuhan yang Esa.
bagaimana seorang hamba yang pada ketika itu mempersaksikan kemerdekaan jiwanya daripada selain daripada Allah dan memperakukan keesaan Allah semata-mata, terpaksa menanggung azab seksa dihempap batu yang besar. Siapa dia? Bilal ibni Rabah. Nabi SAW ini ada ketikanya diejek, ada ketika mana dituduh dengan tuduhan yang tak benar, ada ketikanya disakiti walaupun baginda tak pernah menyakiti sesiapa. Dan sehinggalah kepada kemuncaknya baginda diancam bunuh oleh masyarakatnya sendiri. Apa sahaja pada ketika itu untuk nak menunjukkan erti kemerdekaan yang sebenar, iaitu menjadi hamba Allah, bukan hamba patung yang tak bernyawa, yang tak berupaya pun mendatangkan manfaat ataupun mudarat serta lain-lain perkara-perkara yang menjadi adat buruk kepada masyarakat, memberikan keadilan yang sebenar kepada semua manusia. Waktu itu pasti akan berhadapan dengan tekanan, ancaman dan juga halangan dengan 1000 cara yang mereka buat. Namun, apa yang kita dapat lihat, tuan-tuan, inilah perjuangan kemerdekaan yang dituntut dan diredai oleh Allah. Oleh kerana itulah kalau kita lihat, perjuangan Nabi dan juga para sahabat ini, walaupun masih lagi dalam peringkat awal, mereka telah awal-awal lagi telah diberikan peringatannya oleh Allah, bahawasanya sekalian apa yang dicurahkan untuk perjuangan memerdekakan manusia ini, mestilah tidak lain tidak bukan adalah untuk matlamatnya yang satu. Kalau bukan kerana matlamat yang satu, sudah lama manusia tarik handbrake berhenti. Tapi sebab Nabi dan juga para sahabat tahu bahawasanya perjuangan memerdekakan manusia ini bukan bermatlamat untuk mencari kesenangan hidup yang namanya hidup fizikal semata-mata, tetapi ianya untuk memberikan kesenangan, keamanan, kesejahteraan kepada keseluruhan hidup manusia, kerana ianya bermatlamatkan matlamat yang satu, iaitu untuk mendapatkan redha daripada Allah, dan mereka harus sabar menempuhinya. Itu sebab antara ayat-ayat yang awal untuk Nabi melaksanakan tugasan dakwahnya, tuan-tuan boleh buka surah Muddathir ayat yang ke-7. Allah menyatakan dalam ayat yang ke-7, setelah Allah perintahkan Nabi menyampaikan dakwah baginda, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ayat yang ke-7, wa li rabbika fasbir. Allah bagi tahu kepada Nabi, dan bagi kamu jalankan perintah Tuhanmu ni, nak menyampaikan risalah daripada Allah Ta'ala ni, nak menyampaikan gagasan kemerdekaan yang sebenar ni, maka hendaklah engkau bersabar terhadap tentangan daripada musuh. Nabi pun sabar, para sahabat pun sabar. Demi kesabaran dan juga kesungguhan mereka melaksanakan dan juga menyampaikan gagasan kemerdekaan inilah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada Nabi dan juga para sahabat hidupan yang lebih baik, bukan takat untuk baginda, bahkan untuk semua yang menerima gagasan ini dengan penerimaan yang menyeluruh, sehingga membuka peluang kemerdekaan yang lebih luas, kesejahteraan hidup yang lebih baik. Iaitulah menerusi apa dia? Menerusi arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan penghijrahan yang menyeluruh. Bukan takat kita kata pada ketika itu minda dan juga jiwanya yang telah dimulakan usaha untuk memerdekakan sebelum daripada itu 13 tahun lamanya, Allah sekarang ni memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan hijrahan yang menyeluruh, di mana peristiwa inilah yang kita tahu sebagai peristiwa Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini telah direncanakan oleh Allah dengan perencanaan yang sangat-sangat hebat. Peristiwa inilah yang kita tahu bahawasanya ianya akhirnya membuatkan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu memilih untuk ianya diangkat sebagai tema bagi perkiraan tahun untuk umat Islam, berbanding dengan peristiwa-peristiwa lain yang tak kurang hebatnya dalam hayat Nabi SAW. Dalam hayat Nabi banyak sirah-sirah yang hebat. Sirah tentang kelahiran Nabi SAW, sirah bagaimana Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, sirah Nabi memenangi peperangan Badar, sirah Nabi memenangi peperangan Khandaq, sirah Nabi membuka kota Mekah. Semua detik-detik sebut adalah detik-detik yang hebat. Tapi Sayyidina Umar ketika mana dia merencana satu bentuk corak kehidupan yang nak dibangunkan daripada perkiraan masa dan juga tempoh yang sememangnya sangat-sangat hampir dengan kehidupan manusia. Kita kan sikit-sikit tengok jam, sikit-sikit tengok jam. Kehidupan yang sangat hampir dengannya. Dan kita pun sebenarnya sangat hampir dengan kehidupan yang namanya kehidupan masa. Apa dia kehidupan masa? Kehidupan akhirat. As-sa'ah. As-sa'ah
yang kita sebutkan saat tibanya kiamat itu adalah merupakan satu benda yang sangat-sangat hampir kepada kita. Dunia ini sementara kita akan berpindah kepada hari akhirat. Bila mana manusia itu nak dibentuk kehidupan yang sebenar ikut acuan Islam, antaranya iaitulah mengikat mereka dengan kehidupan yang disandarkan kepada penghayatan terhadap peristiwa hijrah. Kerana itulah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bila mana melihat kepada hijrah, dia terus mengambilnya sebagai tema untuk dijadikan sebagai tanggal perkiraan bagi tahun umat Islam seluruhnya. Dan peristiwa inilah yang sebenar-benarnya mendedahkan kepada kita apakah arti penghijrahan yang menyeluruh untuk nak mencapai apakah arti kemerdekaan yang sebenar dalam hidup kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga dengan puan-puan yang masih lagi setia untuk mendengar bicara saya walaupun taklah best mana. Tapi kalau tuan-tuan ikuti dan juga catat, tuan-tuan akan nampak biiznillah taala apa yang saya cuba sampaikan. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, daripada peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam inilah kita dapat melihat banyak pengajaran dan juga pelajaran untuk kita nak kenal apakah arti penghijrahan sebenar dan apakah arti penghijrahan yang sampai memberikan kepada kita kemerdekaan yang sebenar dalam hidup kita ini. Di mana kalau saya senaraikan satu demi satu dan saya cuba kaitkan dengan setiap daripada peristiwa-peristiwa hijrah dan kita cuba untuk nak berikan dalam bentuk yang ringkas. Sebab kalau nak ceritakan tentang peristiwa hijrah, ianya cerita yang sangat-sangat panjang, memerlukan masa yang lebih panjang daripada sejam yang diberikan tempoh masanya kepada kita. Yang pertamanya, bagaimana hijrah itu mengajar kepada kita bahawasanya sesiapa yang hendak melakukan penghijrahan secara menyeluruh, mereka hendaklah memulakan daripada keikhlasan untuk melakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa yang nak melakukan hijrah untuk mencapai kemerdekaan yang sebenar, maka dia kena buat kerana Allah. Sebab kalau dia melakukan hijrah kerana yang lain daripada Allah, dia tetap takkan merdeka. Contohnya lah, orang itu nak berubah kerana sebab-sebab yang lain daripada Allah. Maka sepanjang dia berubah, dia akan rasa tak seronok pasal apa? Sebab dia terikat dengan sesuatu yang lain. Yang namanya orang ke, yang namanya benda ke, yang namanya apa-apa saja yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang nak merdeka sebenar-benarnya, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, dia kena merdeka dengan ikhlas untuk nak mendapatkan redha daripada Allah sahajalah baru dia akan merdeka. Manusia seperti mana yang saya sebutkan tadi, kalau dia cuba untuk nak menjadi kalau dia cuba untuk tidak menjadikan dirinya hamba kepada Allah, dia akan jadi hamba kepada yang lain daripadanya. Maka hijrah seperti mana yang telah kita tahu dalam hadis Nabi yang masyhur, Nabi memperingatkan para sahabatnya pada ketika itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang semua kita hafalnya, kebiasaannya orang beriman tahu tentang hadis ni. Hadis yang popular, riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebutkan tentang kepentingan niat ikhlas dalam pekerjaan kita secara umumnya, dan dalam hadis tersebut diingatkan tentang pentingnya penghijrahan itu dilakukan kerana Allah dan juga kerana Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengikut cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berhijrahlah kerana Allah. Apapun yang kita nak gerakkan diri kita, yang kita nak melakukan reformasi dalam hidup kita, nak melakukan transformasi dalam hidup kita, nak perubahan yang lebih baik untuk hidup kita. Ustaz, sebelumnya saya malas, saya nak jadi orang yang rajin. Lakukanlah kerajinan tadi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana sebab yang lain, bukan sebab nakkan perhatian manusia. Orang tengok, rajinlah dia. Sebab manusia bila mana dia memerhatikan, tempohnya singkat. Tapi kalau Allah yang perhatikan kita rajin dan puji kita rajin, insya-Allah ianya selama-lamanya. Ini yang pertamanya. Yang keduanya, tuan-tuan, hijrah mengajar kepada kita bahawasanya kita kena hidup dengan keyakinan dan juga kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dan juga para sahabat bila mana datangnya perintah untuk berhijrah, mereka bukan tahu bagaimanakah kehidupan yang dijangkakan masa hadapan di tempat yang baru. Bumi Mekah, susah-susah hidup di bumi Mekah, itu tanah tumpah mereka, tanah tumpah darah mereka. Tempat kelahiran mereka, mereka tahu selok belok, susah senang bumi Mekah tersebut. Dan insya-Allah mereka boleh mengatasinya. Tetapi bila mana Allah telah merencanakan sesuatu untuk mereka, Allah perintahkan untuk melakukan sesuatu yang namanya hijrah ini, mereka tak banyak bicara, taat perintah Allah, percaya dengan janji Allah, kami taat Allah, Allah pasti takkan mensia-siakan kami. Walaupun Madinah itu bumi yang baru,
tetapi Allah menjanjikan ianya bumi yang akan memberikan kebaikan lebih banyak daripada tanah tumpah yang mereka hidup selama ini. Allah perintahkan mereka berhijrah. Tinggalkan kesenangan mereka seketika, tinggalkan kesukaan mereka untuk nak mengikuti perintah Allah yang mereka yakin dan juga percaya dengannya. Nampak ni tuan-tuan. Yang ketiganya, bagaimana yang bila mana sebutkan tentang hijrah, hijrah ini bukan takat kita kata melakukan perubahan dengan bentuk angan-angan. Bukan dengan bentuk kita kata berpeluk tubuh. No. Hijrah ini seperti mana yang telah ditunjukkan daripada perjalanan Nabi dan juga para sahabat. Allah merencanakannya dengan pengajaran yang hebat untuk kita. Kalau kita lihat untuk peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, Allah lakukan penghijrahan tersebut dalam bentuk kita kata nampaknya mudah. Nampaknya mudah. Maksudnya macam mana? Allah sediakan kenderaan yang berkelajuan tinggi menyampaikan Nabi untuk satu tempoh perjalanan yang panjang sepatutnya dalam tempoh yang singkat. Pasti kita akan tertanya, kenapa Allah menyusun penghijrahan Nabi daripada bumi Mekah menuju ke Madinah tidak seperti mana yang Allah susun untuk peristiwa Isra' dan juga Mi'raj? Takkah Allah boleh sediakan burak, naik di Mekah, tiba di Madinah dalam masa sekelip mata? Kan senang. Tetapi bila mana disebutkan perencanaan Allah, yang mana di situ pasti ada hikmahnya, nak tunjukkan kepada kita bahawasanya hijrah ini sememangnya memerlukan kesungguhan usaha untuk melaksanakannya. Meskipun ianya akan berhadapan dengan 1001 cubaan. Yang keempatnya, hijrah ini tak dilakukan secara berseorangan. Kalau kita nak melakukan hijrah ini demi untuk nak mencapai kemerdekaan, hatta dalam konteks negara kita sendiri sekarang ini, kita nak bawa negara kita ke arah satu tahap yang lebih baik seperti mana yang telah diusahakan pejuang-pejuang kemerdekaan kita satu ketika dahulu. Ia bukan kerja seorang-seorang. Nabi berhijrah pun Nabi bukan berhijrah seorang-seorang. Nabi berteman dengan Abu Bakar sekurang-kurangnya dan Nabi ajak para sahabat yang lain menyertai baginda. Inilah bentuk hijrah yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita untuk kita lakukan dalam hidup kita pada hari ini. Kalau hijrah seorang-seorang, tak lama lah tu. Bukan apa. Sebab susah hijrah seorang-seorang ni. Nak bertahan dengan keadaan yang satu ini sedangkan yang lain-lain tu sedang menarik kita ke belakang. Allahu Akbar, susah. So ajaklah ahli keluarga kita, ajaklah suami kita, ajaklah anak-anak kita kalau sebelum lagi pada ni tak salat, jomlah kita tunaikan salat untuk dapatkan rahmat Allah, keberkatan Allah untuk hidup kita. Kalaupun kita hidup susah di dunia, jangan sampai kita susah di akhirat. Suamiku, anak-anakku, isteriku, kita ajak mereka untuk hijrah sama-sama. Seronok bila mana tengok suami mengimamkan salat, anak-anak mengikuti salat kita, isteri kita berada di belakang kita bila kita berdoa, isteri kita mendoakan doa kita. Kan hijrah begitu seronok. So hijrah ini Nabi gerakkan bersama-sama dengan para sahabat. Hijrah juga mengajar kepada kita erti pengorbanan dan juga kesetiaan. Pengorbanan seorang sahabat yang bernama Abu Bakar, pengorbanan para sahabat yang lain yang meninggalkan kesenangan mereka. Contohnya kisah Suhaib Ar-Rumi yang meninggalkan harta dia untuk menyahut seruan hijrah. Abdul Rahman ibni Auf juga begitu. Sampai di Madinah dalam keadaan selai sepinggang, membina pemula legasi kemewahannya. Uthman ibn Affan, begitu dan juga lain-lain. Korban. Dan juga setianya mereka dengan apa yang mereka yakin tersebut. Antara yang lain, hijrah juga mengajarkan kepada kita dan bagaimana kita perlu melepaskan sebahagian daripada ataupun kesemua yang kita cintai sebelum daripada itu sedangkan ia tidak berada dalam lingkungan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suka dengan maksiat, kita suka benda yang tak baik tetapi Allah tak suka, kita kena tinggal. Tinggalkan kecintaan diri kita terhadap perkara-perkara tersebut demi untuk dapatkan sesuatu yang namanya kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikutkan kita lebih senang untuk bersenang-senang dengan keadaan maksiat, mungkin. Tetapi kalau kita nakkan kemerdekaan jiwa kita, kena tinggalkan benda-benda yang buruk tersebut untuk dapatkan kebaikan daripada sisi Allah. Dan yang ketujuhnya, 7 perkara yang sempat saya kongsikan untuk waktu yang terhad ini, iaitulah penghijrahan juga mengajar kepada kita. Setelah Allah berikan kejayaan daripada proses penghijrahan tersebut, orang yang benar-benar mencapai kemerdekaan daripada penghijrahan yang dia buat, kesannya itu dia tetap akan ingat Allah, dia tak akan lupakan Allah walaupun dia telah berjaya mencapai penghijrahan yang dilakukan dengan kemerdekaan yang dicapai. Contohnya Nabi sampai-sampai di bumi Madinah, Nabi bukan fikir untuk senang-senang diri baginda, tetapi baginda segera membina Masjid Quba, baginda segera membina Masjid Nabawi untuk nak ajak manusia
nikmat Allah yang telah kita terima daripada keberhasilan hijrah yang kita lakukan ini. Ia perlu terus disyukuri, ia perlu sentiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara 7 pengajaran hijrah yang saya dapat kongsikan, sehinggalah bila mana ianya tercapai begitu, nampak tak inilah hasil kemerdekaan yang dicapai oleh orang yang benar-benar melakukan penghijrahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada penghijrahan yang menyeluruh yang dilaksanakan oleh Nabi dan juga para sahabat ni, tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah, kita memang dapat melihat kebaikan-kebaikan yang banyak sampai kepada mereka. Khususnya dalam kita nak memahami bagaimanakah konsep penerapan erti kemerdekaan yang sebenar daripada sudut Islam ini, tuan-tuan. Di mana kita dapat lihat kebebasan daripada sebarang bentuk perhambaan kepada makhluk itu telah benar-benar tercapai. Dah tak ada siapa-siapa yang akan paksa mereka menyembah berhala di bumi Madinah. Alhamdulillah, masing-masing mengucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat bertuhankan Tuhan yang sebenar Allah, dapat melakukan suruhan-suruhan Allah. Ini yang pertamanya, iaitu kebebasan daripada sebarang bentuk perhambaan kepada makhluk. Yang keduanya, kita dapat lihat kesan kebaikan yang diterima daripada penghijrahan sehingga memberikan mereka kemerdekaan yang sebenar, iaitu bebas daripada sebarang adat dan juga sikap yang buruk. Contoh kalau dalam konteks kehidupan kita hari ini, kalaulah kita sebelum ni terbelenggu dengan adat-adat sikap-sikap yang buruk. Contohnya lah, saya minta maaf kepada sahabat-sahabat ada yang mungkin terkait dengan perkara ni. Mereka yang terjebak dengan ketagihan dadah contohnya. Walaupun bukan ketagihan dadah, minta maaf, ketagihan nikotin, rokok tu kan. Bayangkan kalau dapat bebas daripada perkara tersebut, bebas daripada dadah, bebas daripada merokok ni, agak-agak macam mana perasaan kita tu? Seronok ke hidup dengan ketagihan dadah? Seronok ke hidup dengan ketagihan nikotin ataupun rokok ni? Tak seronok kan? Tapi alangkahnya seronok kalau kita dapat bebaskan diri kita daripada adat-adat kebiasaan yang telah kita buat sebelum daripada ni, untuk kita hidup dengan lebih baik sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, kesan kebaikan daripada penghijrahan sehingga kita mencapai kemerdekaan yang sebenar ini, tuan-tuan, kita dapat bebas untuk nak melaksanakan tuntutan syarak dan menegakkan syiar Islam itu sendiri. Bumi Mekah tak boleh tau. Nak semayang, siapa semayang kena nanti tangkap, kena seksa. Nak melaungkan azan, apatah lagi. Tak boleh. Tapi bila mana penghijrahan itu dibuat, kemerdekaan itu diberikan, Allahu Akbar, bumi Madinah sampai ke hari ini laungan azannya subhanallah sentiasa menggamit jiwa manusia untuk pergi ke sana. Rindunya kita kepada bumi Madinah, rindunya kita kepada bumi tersebut, bumi hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab bermula daripada kemerdekaan tersebutlah tuntutan syarak dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Kalau di Mekah kefarduannya itu hanya melibatkan salat, tetapi di Madinah kita dapat lihat kefarduan datang dalam bentuk syariat-syariat yang tiba memberikan peluang untuk umat Islam mengamalkan Islam itu secara menyeluruh sehinggalah kepada kebebasan untuk hidup sebagai manusia yang sebenar, bukan hamba kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 4 perkara yang saya letakkan sebagai kesan daripada penghijrahan yang memberikan erti kemerdekaan yang sebenar. Kesemuanya ini, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, adalah merupakan pelajaran daripada hijrah baginda Nabi SAW dan juga para sahabat yang akhirnya membawa umat ini mencapai kemerdekaan yang sebenar. Kita dalam suasana sambutan kemerdekaan kita hari ini, cuba kita buat reflect terhadap perkara ini. Kita refleks diri kita, masyarakat kita, negara kita, adakah kita benar-benar telah melakukan sekian apa sehingga kita dapat mencapai kemerdekaan yang sebenar, bukan takat merdeka daripada penjajah, tapi merdeka secara menyeluruhnya. Dan kesannya bila mana kita faham dan kita mampu untuk laksanakan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, ianya insya-Allah akan berkembang kepada yang lain. Seperti mana kalau kita lihat kemerdekaan yang dikecap pada ketika itu oleh umat Islam yang berada di bumi Madinah, akhirnya ianya berkembang menuju kembali ke bumi Mekah yang satu ketika dahulu menolak idea gagasan kemerdekaan ini dengan terbukanya kota Mekah. Allah berikan hidayah kepada orang Mekah untuk melihat keindahan hidup sebagai orang yang merdeka sebenar, hanya menjadi hamba kepada Allah, tidak yang lain daripadanya, dapat mengamalkan corak kehidupan yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka biasakan sebelum daripada ini. Sehinggalah bukan takat bumi Mekah yang menerima impak kesaja juga. Seluruh dunia, hampir 2/3 dunia
dengan terbukanya peluasan wilayah-wilayah yang menerima gagasan idea kemerdekaan ini, sehingga kan tibanya ke bumi barat, antaranya yang menerimanya bumi kota Spanyol yang hari ini kalau kita nak lihat kesannya, bumi kota Alhambra, bumi Alhambra, kota Granada yang pernah menerima suluhan ayat Al-Quran, suluhan hidayah Islam, yang mana masyarakatnya pada ketika itu telah dibebaskan dan dibangunkan serta dimodernkan mengikut kepada acuan yang telah ditetapkan erti kemerdekaannya oleh Islam. Pun begitu kita sedih daripada perancangan musuh yang dengkikan pencapaian umat Islam dan juga kelekaan umat Islam ini dengan nikmat yang Allah berikan ini, melupakan nikmatnya kemerdekaan kita yang telah dijelaskan maksudnya tadi, membuatkan bumi tersebut hari ini yang pernah menyaksikan ketamadunan manusia dibina di sana, akhirnya terlepas daripada tangan umat Islam. Tetapi kalau kita lihat kesannya sampai ke hari ini, kalau tuan-tuan bacalah tulisan para sarjana barat yang jujur, bahagiannya tak segan silu untuk menyatakan andai kata kota Granada tersebut, bumi Alhambra tersebut terus berada di tangan umat Islam, pasti ia akan lebih maju dan juga moden berbanding dengan kemajuan yang dilihat oleh manusia berada di sana pada hari ini. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada pengkisahan yang panjang yang telah kita ceritakan daripada seawal jam 8 tadi sehinggalah saat ini, walaupun ianya dalam bentuk yang saya lihat agak padat dan dalam bentuk poin-poin yang tak dapat saya ulas lebih panjang daripadanya, tapi saya harap tuan-tuan yang sudi untuk nak meneliti apa yang saya ungkapkan ini, kalau nak membuat catatan daripada ulangan-ulangan tuan-tuan terhadap video ini, kita akan dapat lihat itulah apa yang pernah diungkapkan oleh sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi yang mana benar-benar memahami erti penghijrahan yang membawakan kepada mereka kemerdekaan yang sebenar ini. Tak kala mana seorang sahabat ini yang bernama Rib'i bin Amir menyampaikan gagasan kemerdekaan Islam ini kepada Rustum, seorang panglima perang yang besar bangsa Romawi. Tak kala mana dia menyebutkan ciri-ciri gagasan kemerdekaan menurut acuan Islam ini, ianya adalah perkara yang perlu untuk sama-sama kita tatapi ungkapan tersebut. Tak kala mana Rib'i bin Amir menyebutkan Allahu bta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah wa min jawril adyan ila adlil Islam. Kata Rib'i bin Amir saat disoal oleh Rustum berkenaan tentang apa yang dibawakan daripada utusannya oleh Nabi SAW untuk disampaikan kepada bangsa Rom. Kata Rib'i bin Amir, Allah telah mengutuskan kami, orang-orang Islam, untuk memerdekakan manusia daripada mengabdikan diri sesama manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Daripada kezaliman agama-agama yang lain kepada keadilan yang dibawakan oleh Islam. Dan daripada kesempitan dunia yang dilihat pada waktu itu seolah-olah segala-galanya kepada keluasan dunia dan juga akhirat yang ditawarkan oleh Islam. Di sinilah memberikan kita kefahaman bagaimana apa yang telah dibawakan oleh Nabi SAW ini dihayati oleh para sahabatnya yang perlu untuk sama-sama kita hayati bersama-sama. Erti merdeka yang sebenarnya merupakan hasilan daripada penghijrahan yang dibuat, bahawasanya kemerdekaan itu bukan bererti bebas daripada segala-galanya. Kebebasan itu mestilah dibatasi oleh hukum Allah Subhanahu Wa Taala bagi memastikan kita tak ada lagi ruang penjajahan yang lain yang kembali datang menjajah kita daripada minda kita, rohani kita, fizikal kita. Kita kena ikut acuan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita dah merdeka, kita akan bebaskan jasad kita, jiwa kita daripada sebarang bentuk penjajahan yang bersifat manusiawi, tetapi kita akan bawakan ianya kepada ubudiyah lillahi ta'ala, perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membebaskan akal fikiran kita serta mentaliti kita daripada dibelenggu oleh doktrin-doktrin, pemikiran-pemikiran yang jelas bercanggah dengan apa yang telah Allah tentukan erti kemerdekaan yang sebenar. Tuan-tuan, inilah apa yang kita dapat bincangkan daripada topik yang kita sempat sediakan dalam masa yang sangat-sangat terbatas ini. 8.59 sekarang, jam 9 tepat sekarang ini. Saya harap apa yang dibawakan oleh pejabat agama Islam daerah Hulu Selangor dalam kita nak mengadakan sambutan awal Muharram beserta dengan sambutan kemerdekaan kita yang ke-64 ini di bawah tajuk Hijrah Merdeka ini benar-benar tercapai maksudnya. Apa yang orang
Apa yang lemah daripada penyampaian saya, itulah daripada kelemahan diri saya. Apa yang baik, kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Harapkan Allah Subhanahu wa taala tetap mengganjari usaha kita untuk mengisi ruangan masa yang kita ada di antara maghrib dan juga isyak. Lepas ni kita akan solat isyak insya-Allah bersama-sama. Allah berikan kebaikan untuk saya dan juga tuan-tuan dunia dan juga akhirat biiznillah taala. Salam hormat daripada saya. Salam kemerdekaan negara yang ke-64 dan mungkin tak terlewat lagi untuk saya ucapkan salam ma'al hijrah 1443 untuk semua penonton yang setia mendengarnya daripada awal penkisahan kita sampailah ke saat ini. Quli qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.